Salam guys, semua Malik di sini. Okay, so baru-baru ni Realme dah lancarkan sebuah smartphone yang terbaru, and smartphone yang diorang lancarkan ni bukan smartphone yang biasa-biasa lah. Sebab smartphone yang diorang lancarkan tu adalah merupakan sebuah smartphone flagship, iaitu ni Realme GT2 Pro. Jadi berapa harga Realme GT2 Pro ni? So GT2 Pro ni dia dijual pada harga jualan rasmi RM2,999. Dan kalau korang pandai, kalau korang beli time promosi tu semua, korang memang boleh dapat pada harga jualan yang lagi murah lah. Jadi mungkin kat sini mulalah kan akan ada yang tiba-tiba kata macam, siapa benda ni? Takkanlah RM2,999 kot. Takkan itu dalam kategori sebuah smartphone yang murah yang mampu milik? Yes, memang betul lah kan. RM2,999 tu memang bukan nilai yang murah kan. Harga dia memang premium kan. Kita dengar pun mahal kan. Tapi kalau kita fikirkan untuk sebuah smartphone flagship Android yang ada dekat dalam market sekarang ni, RM2,999 tu memang di bawah kategori yang paling rendah lah. Harga dia tu memang rendah gila lah. So sebab tu aku kata yang mana harga jualan dia tu memang mampu milik. Dia memang flagship killer. So untuk aku mempercayai lah yang mana setiap segmen harga jualan smartphone tu dia akan melambangkan smartphone tu sendiri. Dan untuk kes Realme GT2 Pro ni pun dia sama juga. Dia tak terkecuali lah. Walaupun Realme GT2 Pro ni on paper memang nampak powerful gila kan. Memang nampak macam tak masuk akal macam mana dia orang, macam mana Realme boleh jual harga murah macam ni. Aku masih yakin yang mana mesti ada antara bahagian dekat dalam Realme GT2 Pro ni yang Realme cut. Yang mana bila dia cut, maka mampulah Realme untuk jual Realme GT2 Pro ni pada harga jualan RM2,999 tu. Okey, maka jom kita start bercerita tentang benda yang aku rasa aku paling suka berkenaan dengan Realme GT2 Pro ni, iaitu design luaran dia. Jadi Realme GT2 Pro ni kalau kita lihat dari segi rekaan dia tu, dia macam tak ada apa yang special lah. Sebab design dia tu kan, kedudukan kamera dia kan, bentuk phone tu dia nampak lebih kurang sama je macam kebanyakan smartphone yang lain. Tapi benda yang membuatkan Realme GT2 Pro ni dia nampak unik adalah pada finishing back panel dia. Jadi macam kalau korang boleh nampak, kalau kita zoom dekat-dekat ni, dia macam ada tekstur garisan halus yang kecil ni. Dia memang nampak unik lah. Yang mana Realme gelarkan benda ni Paper Tech Master Design. So Realme GT2 Pro ni adalah merupakan smartphone pertama di dunia yang menggunakan bio-based polymer design. Dan apa yang menariknya lagi, bila Realme decide untuk menggunakan finishing paper macam ni kan, satu memang dia nampak cantik lah kan dekat mata kita kan. Ada kemudian yang kedua, dia punya rekaan permukaan belakang dia ni, dia jenis kesat tau. So dia bukan jenis licin macam kaca tu semua. Jadi ini bermakna kan, memang langsung takkan melekat satu cap jari pun dekat bahagian belakang back panel dia ni. Dan last sekali, benda yang lagi aku suka disebabkan dia memang dah kesat dekat belakang ni. So ini bermakna bila kita pegang smartphone tu, dia akan bagi grip yang terlebih daripada cukup lah. Dia akan memberikan ekstra keyakinan tau untuk memegang smartphone ni tanpa gunakan casing. Dan aku sendiri pun memang tak pernah kan, daripada day one, daripada hari pertama aku buka smartphone ni keluar daripada kotak, memang aku tak gunakan casing dia kan. Satu sebab memang tak perlu pakai casing. Yang kedua adalah disebabkan casing yang dibagi tu aku tak suka kan. Sebab kalau korang pakai casing yang dibagi tu, terus tak nampak kan design cantik yang Realme dah buat dekat Realme GT2 Pro ni. Tapi itulah kan, walaupun aku cakap yang mana Realme GT2 Pro ni design dia cantik semua, mungkin ada antara korang yang boleh debate lah kan, apa kejadah punya logo Realme dengan sign signature Naruto Fukusawa designer untuk rekaan back panel dia ni sebesar alam dekat bahagian belakang ni kan. Yang ini mungkin depends pada, benda ni subjektif lah, dia akan depends pada korang lah. Dekat mata aku tak nampak yang mana benda ni mengganggu. Sebab di mata aku nampak design logo Realme dengan sign ni dia lebih kepada melengkapi design paper dekat bahagian belakang ni. Dia nampak ngam je lah kan. So tak ada isu lah dekat mata aku. Tapi itulah macam aku cakap tadi, benda ni subjektif kan. Kalau korang tak suka, ikut korang kan. Dan kemudian kalau kita ke bahagian hadapan pula, dekat sini pun aku suka. Sebab Realme GT2 Pro ni kan, walaupun dia flagship kan, walaupun kawan-kawan dia flagship yang lain tu, jiran-jiran sebelah tu semua dah sibuk menggelupur nak gunakan skrin jenis melengkung, tapi Realme macam
Nah kan, korang nak buat, korang pergilah buat kan. Kita tak nak buat kan. Kita nak stay gunakan skrin yang flat. And aku memang seronok. Aku memang suka dengan decision Realme ni. Aku suka skrin yang flat macam ni. Jadi untuk Realme GT2 Pro ni kan, dia menggunakan paparan flat bersaiz 6.7 inci AMOLED WQHD+ 120Hz dengan teknologi LTPO 2.0. Kemudian tak cukup dengan itu, skrin ini juga mempunyai touch sampling rate sehingga 1000Hz. Memang tinggi gila. Peak brightness dia pun tinggi, iaitu sehingga 1400 nit, 1 billion color, 100% DCI-P3, so warna memang confirm tepat. Dan skrin dia ni dilindungi dengan Corning Gorilla Glass Victus. And aku akui, skrin yang digunakan pada Realme GT2 Pro ni memang baik, and warna yang dihasilkan memang cukup cantik. Skrin pun memang super sharp, and dia disebabkan skrin dia ni memang jenis yang flat, so memang takkan ada lah kan macam masalah color shifting tu semua bagai. And teknologi LTPO 2.0 tu pun bagi aku memang cukup bagus lah kan sewaktu aku gunakan phone ni kan. Walaupun LTPO 2.0 ni dia akan ubah refresh rate dia tu daripada 1Hz hingga 120Hz, still aku memang tak dapat rasa perubahan tu. Sebab memang laju gila. Setiap kali aku sentuh je skrin dia ni, dia akan terus tukar ke 120Hz. Memang laju terus. Memang tak boleh nampak . Tapi walau macam mana pun kan, walaupun aku duk puji skrin dia ni, ada juga benda yang aku tak berapa nak berkenan lah. Tapi benda yang aku tak berkenan ni, aku rasa lebih kepada masalah software kot. Contohnya, walaupun skrin Realme GT2 Pro ni dia support untuk HDR10+, walaupun dia punya screen brightness dia boleh pergi sampai maksimum 1400 nits, still kalau korang gunakan smartphone ni untuk layan Netflix, Netflix dia tak support untuk HDR punya content. So ini maknanya korang tak boleh tengok lah kan HDR punya content, Dolby Vision punya content, tu semua memang korang tak boleh tengok . Tapi macam aku cakap tadi lah, benda ni lebih kepada software. Aku mengharapkan yang mana Realme boleh fix benda ni, so in future dia dekat dalam Netflix tu, dia boleh bagilah kan option untuk HDR punya content tu. Dan benda tu terus jadi okey. Sebab kalau nak komplain bahagian skrin, tu je lah kan. Itu je lah yang aku jumpa kan. Yang lain-lain semua okey. Fungsi auto brightness dia pun memang bagus, and dia kemudian dia punya kedudukan fingerprint scanner dia pun bagi aku memang just nice kan. Dia tak ada terlampau bawah sangat. Kemudian bezel dia pun nipis, skrin dia pun cantik, sharp pun sharp, warna dia pun tepat. So untuk skrin dia ni, aku memang boleh bagi A lah. A+ lah. Kemudian kalau kita ke bahagian performance dia pula, yang ini aku tak tahu lah. Aku rasa kalau aku tak cerita pun tak apa pun sebenarnya. Sebab yalah kan, korang semua tahu Snapdragon 8 Gen 1 kira chipset paling powerful untuk Android yang ada dekat muka bumi sekarang ni. Jadi kalau ada masalah dari segi performance tu, memang pelik lah kan. So untuk performance, okey, memang okey, semua okey. Nak main game, nak main kamera, apa benda kau nak buat kat smartphone, semua okey, tak ada masalah. Aku rasa benda yang korang nak sebenarnya memang nak tahu kan berkenaan dengan smartphone ni bukan bahagian performance pun kan. Tak payah nak tipu. Aku tahu korang sebenarnya nak tahu sama ada smartphone ni panas ke tak kan. Adakah panas dia tu menjejaskan dia punya performance, betul tak? Sebab menurut Realme kata untuk Realme GT2 Pro ni, dia orang dah tambah saiz stainless steel vapor chamber tu sebanyak 26% berbanding model yang terdahulu. Kemudian Realme dia dah gunakan 9 layer cooling system dan ditambah pula dengan penggunaan diamond thermal gel untuk dissipate panas tu keluar daripada CPU dengan lebih efisien. So jawapan dia, safe to say, apa yang Realme buat dekat Realme GT2 Pro ni, aku tak tahu magic apa yang dia orang gunakan, tapi magic yang dia orang gunakan, cooling system semua yang dia orang gunakan ni memang betul-betul function. Walaupun panas tu dia tetap akan ada kan. Walaupun kalau korang main game ataupun korang buka kamera lama-lama kan, korang akan rasa heat tu dekat belakang ni macam terkumpul tu kan. Dia memang akan rasa. Tapi panas dia ni memang langsung takkan menjejaskan performance kan. Tak kisahlah korang main game apa pun, buka lah kamera berapa lama pun, dia takkan ada masalah panas, dia takkan ada masalah throttling yang teruk, dan yang paling penting dia takkan ada masalah overheat yang akan membuatkan dia tutup game tu ataupun dia tutup kamera tu waktu korang gunakan smartphone tu. So dekat sini aku memang boleh puji apa yang Realme buat dekat Realme GT2 Pro ni. Magic apa yang dia orang guna aku pun tak tahu kan. Sebab walaupun dia orang dah gunakan semua benda apa thermal gel cooling system layer punya tebal tu, aku tak tahu apa benda yang dia orang pakai, but dia orang mampu membuatkan Realme GT2 Pro ni satu dah lah bagus kan dari segi cooling, and kemudian dia dari segi design dia nipis kan. Dia tak tebal macam smartphone gaming. So benda ni bagi aku memang sangat menakjubkan. So heads up untuk Realme, aku memang boleh puji. Memang bagus. Dia mampu untuk jinakkan naga tu. Tapi satu benda yang aku rasa Realme tak mampu nak jinakkan adalah dari segi
battery performance. Sebab walaupun Realme GT2 Pro ni dia mempunyai kapasiti bateri yang agak besar juga, iaitu 5000 mAh, tapi jujurnya aku memang agak kecewa dengan performance dia. Kalau korang nak gunakan Realme GT2 Pro ni untuk penggunaan, untuk seharian penggunaan, memang tak ada masalah lah kan. Daripada pagi korang unplug and then korang boleh guna smartphone tu sepanjang hari sampailah malam, memang tak ada masalah. Cuma untuk bateri yang besar macam ni kan, of course lah kan, bila dia orang sebut 5000 mAh tu je, aku yelah automatic akan letakkan expectation yang agak tinggi lah. Tapi itulah kan, lepas aku dah gunakan, macam korang boleh nampak ni, screen on time yang aku boleh dapat hanyalah dalam 4 jam setengah hingga 5 jam setengah untuk sehari penggunaan. Yang mana aku rasa memang aku rasa bukan aku je kot. Aku rasa korang pun mesti kecewa kan dengan dia punya performance bateri ni. Sebab yalah, pertama dia dah banyak benda yang diorang buat kan. So diorang dah gunakan sistem penyujukan yang baru kan. So CPU tak ada overheat kan. So tak ada masalah lah kan. Kalau nak cerita dari segi kepanasan CPU tu membuatkan dia drain banyak bateri. Dan kemudian dia juga dah gunakan screen AMOLED kan. Sepatutnya AMOLED ni lebih menjimatkan tenaga. And then bukan AMOLED yang biasa-biasa. Dia gunakan AMOLED LTPO 2.0 kan. Sepatutnya LTPO 2.0 ni lagilah kan akan membantu untuk menjimatkan penggunaan bateri. Tapi walaupun dia orang dah gunakan semua all the teknologi yang dia orang ada, still 5000 mAh tu masih lagi tak cukup kan. Aku rasa benda ni boleh diperbetulkan lagi kan, boleh dibaik pulih lagi, boleh dioptimize lagi pada software update yang akan datang lah. Tapi buat masa sekarang, kalau korang ni adalah heavy user, mungkin aku tak boleh nak galakkan untuk korang go for Realme GT2 Pro. Sebab 4 jam setengah, 5 jam setengah tu dia memang akan menyakitkan. Tapi itulah, kalau korang tak kisah, angkat je lah kan. Sebab kalau bateri dia habis pun tak ada masalah. Sebab kalau korang gunakan dia punya adapter 65W Super Dart tu, kejap je bateri dah full. So aku charge daripada 5% hingga 100%, dia hanya akan masa dalam 33 hingga 35 minit. So memang laju lah kat situ. Cuma itulah, takkan nak kena hurung adapter tu kulu kilih kan. Betul lah. Ada kemudian benda-benda lain yang best berkenaan dengan Realme GT2 Pro ni. Aku suka juga dengan dia punya haptic vibration dia. Bagi aku dia punya haptic vibration dia memang habis, tapi dia lebih kepada soft side lah. Tapi walaupun soft, aku okey je sebab dia punya reaction dia tu memang laju. So kalau korang guna macam aku guna untuk typing tu semua, dia akan rasa lebih responsif. Dan kemudian dia punya fingerprint scanner dia pun laju, and macam aku cakap tadi, kedudukan dia tu pun memang just nice. Dia tak adalah terlampau bawah sangat, so memang selesa bila kita gunakan. Dan kemudian yang ketiga, berat dia memang sedap kan. Dia memang ringan. Untuk sebuah smartphone yang menggunakan bateri berkapasiti 5000 mAh, Realme GT2 Pro ni dia punya berat dia just nice. Dia bawah 200 gram. Dan kemudian yang keempat, aku juga suka dengan OS yang digunakan. So macam Realme GT2 Pro ni dia menggunakan Android 12 dengan antara muka ColorOS 12.1. Macam aku rasa macam salah je kan. Okey, aku silap kan. Aku silap. Dia bukan menggunakan ColorOS 12.1, dia menggunakan Realme UI 3.0 kan. Dia memang akan silap kan. Sebab dia sekarang ni dia punya OS kan, Realme UI dengan ColorOS ni dia macam kembar. Lebih kurang sama je. So untuk Realme UI 3.0 ni kan, sepanjang aku gunakan dia memang cukup stabil lah kan. Tak kisahlah kau buat apa pun, dia punya fungsi multitasking dia pun memang bagus gila, memang very optimized. Dan dia juga ada letak feature customization theme macam yang terdapat pada Android 12 Vanilla tu. So korang boleh gunalah untuk ubah theme mengikut wallpaper yang korang nak gunakan tu semua. So memang cantik lah kat situ. Dan selain daripada kapasiti RAM 12GB, korang juga boleh tambah virtual RAM sehingga 7GB. So total RAM yang korang akan dapat adalah 19GB. Aku tak tahulah korang nak buat apa dengan RAM banyak macam tu kan. And last sekali, Realme GT2 Pro ni juga didatangkan dengan setup stereo speaker. And stereo speaker dia ni support untuk Dolby Atmos and high-res audio. Tapi walaupun dia stereo kan, aku rasa dia punya quality dia tu just kan, biasa je. Dia punya volume dia memang kuat and bunyi dia memang lantang, tapi dia lack of dynamic sound lah kan. Dia macam bass memang tak ada tu semua. So bunyi dia tu aku rasa dia lebih ke arah bunyi yang sharp lah kan. Dia usable tapi not perfect lah. Dan last kali kita sampai ke bahagian kamera. Yang mana untuk kamera dia ni pun aku boleh puji dari segi feature-feature baru yang Realme letak pada setup kamera dia ni. So macam kali ni aku nampak ada 3 benda yang paling stand out lah yang korang boleh gunakan kan, yang nampak
lain daripada kebanyakan phone Realme yang lain sebelum-sebelum ni, iaitu pertama, sama macam Oppo Find X3 Pro kan. Sekarang korang boleh gunakan kamera mikroskop. So gambar yang dihasilkan daripada kamera mikroskop ni aku boleh kata dia lebih ke arah gimmick lah kan. Bukan selalu pun korang nak ambil kan. Tapi kalau korang rasa korang nak ambil, hasil gambar yang korang ambil tu dia memang akan nampak function lah kan. Dia nampak unik lain daripada smartphone yang lain. Dan kemudian benda yang kedua yang best juga, sekarang dia ada fungsi 3D photo kan, yang mana bila korang gunakan 3D photo ni, dia boleh buat gambar tu nampak macam ala-ala 3D kan. Dia macam proses gambar tu jadi video pendek. Dan last sekali, feature yang aku paling suka kan adalah kamera ultrawide dia, yang mana sekarang dia boleh pergi up to 150 darjah. Memang luas gila. Yes, walaupun pada 150 darjah ni korang memang akan nampak bending yang banyak gila dekat hujung gambar tu lah kan. Tapi memang itu karakteristik yang dia cuba ketengahkan. Kalau korang tak suka, tak payahlah kan guna 150 degree ni, korang boleh je gunakan mode ultrawide yang biasa. Cuma kelemahan kalau korang gunakan fungsi 150 darjah ni, dia punya 150 darjah tu hanya boleh digunakan pada mode gambar. Kalau korang nak gunakan pada mode video, tak boleh kan. Video dia pakai ultrawide yang biasa tu je. So untuk setup kamera Realme GT2 Pro ni, pada bahagian belakang ada 3 kamera, iaitu kamera utama 50MP f1.8, kamera ultrawide 50MP juga f2.2, dan kamera mikroskop 3MP f3.3. Untuk kamera hadapan pula, dia letakkan pada bahagian punch hole tu, iaitu kamera bersaiz 32MP f2.4. So untuk hasil penggambaran pada Realme GT2 Pro ni, aku boleh kata 50-50 lah. Ada masa memang akan nampak gambar yang dihasilkan tu nampak memang flagship habis lah. Dia memang setanding dengan mana-mana flagship lain yang ada dekat market sekarang. Tapi ada certain time aku rasa macam gambar dia tu nampak biasa je, yang mana aku tak berapa suka dengan color yang dihasilkan tu. Sebab kadang-kadang color yang dihasilkan tu tak sama seperti apa yang aku nampak dekat dalam dunia yang nyata. Dan ada kalanya juga bila aku ambil gambar tu, fungsi HDR dia tu aku rasa macam agak agresif. Terutama kalau aku ambil pada kawasan yang terlampau terik kan, dia dekat sini dia macam agak struggle lah untuk kekalkan gambar tu nampak lebih ke arah yang normal kan. Dia nampak cerah habis. Tapi macam aku cakap tadi lah kan, benda ni dia 50-50. Kadang-kadang tu aku rasa macam memang dia nampak memang cantik habis. Tapi kadang-kadang tu dia macam biasa kan, macam tak nampak lah dia punya level flagship dia tu. Dari segi penggambaran pada waktu malam, bagi aku memang tak ada masalah kan. Gambar walaupun korang ambil pada waktu malam memang cantik je kan, dan memang terang je, memang cun je. Dia punya pencahayaan dia memang tak ada terlebih sangat. Dan kemudian untuk fungsi portrait dia pun, yang ini pun sama juga, dia 50-50. Sebab aku rasa untuk portrait, penggambaran portrait ni, dia memang sangat memerlukan untuk ada sebuah kamera zoom lah, untuk dia dapatkan field of view yang tepat. Tapi dekat Realme GT2 Pro ni, sebabkan dia tak ada kamera zoom, dekat sini memang dia membuatkan portrait tu nampak unreal sikit lah. So kalau nak cerita dari segi potongan gambar tu kan, untuk portrait tu memang tak ada masalah lah kan. Potongan dia tu memang nampak kemas. Kadang-kadang tu dia nampak macam terlebih kemas pun ada kan, sampai nampak macam ke arah fake sikit. So untuk potongan memang tak ada masalah. Tapi disebabkan field of view dia yang terlampau luas, dia tak memberikan keyakinan kan kepada kita yang melihat ni untuk menampakkan itu adalah gambar portrait yang sebenar. Dia akan nampak lebih kepada gambar portrait yang dicipta. Faham tak apa yang aku cuba sampaikan tu? Sebab kalau dia ada kamera zoom kan, dia punya field of view tu dia akan lebih rapat, lebih compress. So dekat situ kalau dia bokehkan pada bahagian belakang tu, dia akan nampak lebih real. Dia nampak lebih realistik. Tapi portrait pada Realme GT2 Pro ni, walaupun dia nampak cantik, dia tak nampak realistik. Ada kemudian untuk kamera selfie dia pula, yang ini aku memang boleh puji kan. Dia punya selfie gambar front kamera dia memang cantik habis. Dia memang super sharp, well exposed, color pun cantik. So kalau korang ni memang jenis suka sangat selfie tu, aku rasa memang korang akan suka dengan kamera front kamera yang ada pada Realme GT2 Pro ni. Dan kemudian untuk video pula, Realme GT2 Pro ni dia ada capability untuk korang record sehingga 8K kan. Tapi aku sendiri pun memang tak pernah record pada 8K. Most of the time aku akan record pada 4K saja. So 4K bagi aku memang dah cukup baik. Untuk Realme GT2 Pro ni, dia punya quality video dia tu memang level flagship. Cuma kekurangan dia untuk rakaman dia ni, bila korang record video tu, bila korang
panning tu kan, dia macam ada jitter sikit lah. Yang mana kat sini kita boleh nampak fungsi EIS dia tu memang macam agak agresif lah untuk cropping video tu. So bila kita panning terlampau cepat, korang boleh nampak lah kan, dia macam ada jitter-jitter tu kan. So yang itu je lah kot kan, kalau nak cerita kurangnya berkenaan dengan capability rakaman pada Realme GT2 Pro ni. So kesimpulannya, adakah Realme GT2 Pro ni berbaloi untuk dibeli? Yes, kalau korang tanya aku, memang berbaloi lah untuk dibeli. Adakah Realme GT2 Pro ni juga adalah sebuah smartphone flagship killer? Kat sini pun aku boleh kata yes kan, Realme GT2 Pro ni memang adalah merupakan sebuah smartphone flagship killer. Tapi persoalan yang paling penting, adakah Realme GT2 Pro ni dia boleh berdiri setanding dengan flagship lain yang ada dekat dalam pasaran sekarang? Yang ini aku akan jawab tidak. Sebab walaupun Realme GT2 Pro ni dia memang very powerful kan, walaupun semua yang ada pada Realme GT2 Pro ni memang best, walaupun aku recommend untuk korang beli Realme GT2 Pro ni, dia masih lagi ada banyak kekurangan. Kekurangan dan kelemahan. Contohnya macam kamera dia tak ada option untuk kamera zoom. Ada kemudian smartphone ni juga dia tak ada official rating untuk IP68 macam smartphone flagship yang lain. Dan last sekali of course lah kan, dia tak ada fungsi wireless charging dan dia tak ada juga fungsi untuk reverse wireless charging. Untuk kekurangan yang macam aku cerita tadi pada bahagian kamera dia tadi tu kan, itu mungkin debatable kan, mungkin dia lebih kepada subjektif. Aku mungkin rasa macam benda tu tak flagship, tapi di mata korang benda tu adalah flagship. So untuk quality kamera, itu korang lah yang kena decide kan. Korang judge je pada gambar-gambar yang aku dah bagi tu. Kalau korang rasa hasil gambar dia tu memang true flagship, so dia true flagship lah. Tapi kalau korang rasa dia punya gambar dia tu macam aku cakap tadi 50-50, then kita geng lah. So itu adalah benda-benda yang korang perlu ambil kira kan before korang decide untuk beli Realme GT2 Pro ni. Tapi itulah, jujurnya aku rasa korang memang takkan kisah lah kan. Korang mesti tak kisah banyak pasal wireless charging ke IP68 tu semua, memang korang takkan ambil kira lah benda tu semua. And apa yang best ni lagi, kalau korang beli Realme GT2 Pro ni kan, Realme menjanjikan kan untuk memberikan 3 kali major update dan 4 tahun security update untuk Realme GT2 Pro ni. So kat sini tak payah pening kepala lah kan, kalau beli Realme GT2 Pro ni confirm at least korang boleh pakai lah kan untuk 3-4 tahun. Memang tak ada masalah. Okay. Jadi guys, sampai di sini saja video kita untuk hari ini. Macam biasa, kalau korang rasa video ni best, jangan lupa untuk tinggalkan like dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video yang seterusnya. Bye-bye.